setan kan tak lengser wangi seliramu tumake sirna radio sekarang wojolah ayu ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang sentiasa support dan subscribe Kisah Seram Malam Jin. Kalau ada yang kekurangan tu saya mohon maaf ya, sebab saya ni masih lagi merangkak dalam memperbaiki kekurangan tu. Baik, kisah kali ini adalah daripada seorang wanita yang digelar sebagai seorang anak, seorang isteri dan juga seorang ibu. Wanita yang saya maksudkan di sini dengan memikul nama samaran sebagai Puan Kak Eni. Mari saya dedahkan kisah benar daripada beliau. Musim cuti sekolah pada tahun 2003, Kak Eni, suami dan anak-anaknya pulang ke kampung untuk menziarah kedua orang tuanya yang berada di Perak. Cuma kali ini agak lama sedikit di kampung, hampir seminggu lamanya atas sebab suami Kak Eni ada urusan kerja di daerah yang sama, iaitu daerah Hilir Perak. Seperti kebiasaan, sepengalaman sepanjang berada di kampung sebelum ini memang tidak pernah pun berlaku perkara-perkara yang memelikkan, terutamanya yang berkaitan dengan hal urusan gangguan-gangguan mistik ni. Tetapi tidak kali ini, sebab masuk sahaja hari ketiga, Kak Eni mula diganggu dengan kehadiran satu susuk tubuh yang tidak dapat dilupakan sama sekali oleh Kak Eni sampai bila-bila. Terpalit satu memori yang menyeramkan buat Kak Eni. Begini situasinya. Pada malam kejadian, anggaran jam pukul 9.30 malam, Kak Eni bersama anaknya yang baru saja berumur 2 tahun sedang menikmati angin malam di atas buaian yang terletak di beranda luar rumah orang tuanya. Sedang seronok menghayung-hayungkan buaian ni, tiba-tiba ada seekor kucing tergesa-gesa masuk menerusi celahan jeriji pagar rumah sambil mendengar semula tengkuknya ke arah luar jalan, seakan-akan seperti kucing tu takutkan sesuatu. Melihatkan kucing tu berkelakuan pelik, jadi Kak Eni pun bangun daripada buaian, bertindak untuk melihat juga apa yang berada di luar pagar, memerhatikan apa yang ditakuti oleh kucing berkenaan. Yelah kan, manalah tahu ada anjing liar ke, ada ular sawa ke. Tak kena ya kalau ada ular sawa masuk ke dalam pagar. Tapi bila diperhatikan, tak ada apa-apa pun. Kemudian baru sahaja Kak Eni ni nak beralihkan arah kepalanya untuk kembali semula ke arah buaian, dia terus terkasima dan terhenti seketika bila mana dia terlihat ada 2 cahaya merah yang sedang bergerak-gerak daripada arah kegelapan malam di luar rumah. 2 cahaya merah tu, beliau yakin ini bukan kunang-kunang atau kelip-kelip, sebab 2 cahaya merah ni lebih menyerupai kepada sepasang mata. Sedang Kak Eni terkasima, bermonolog ataupun dalam erti kata lain mabuk berfikiran dengan 2 cahaya merah tu. Sedar tak sedar, semakin lama cahaya merah tu semakin menghampiri dengan rumah, betul-betul di tepi pokok bunga raya. Bila Kak Eni tersentak daripada lamunan, kelang kabut Kak Eni menggerakkan badannya, berlari mengambil anaknya di buaian. Sebelum dia melangkah masuk ke dalam rumah,
beliau sempat lagi menolehkan arah ke belakang untuk melihat kedudukan cahaya merah di tepi pokok bunga raya tu. Namun, pada waktu ketika itulah, anak yang didokok oleh Kak Annie ni hampir-hampir terjatuh daripada pelukannya sebab terlampau terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua mata Kak Annie. Dijelaskan kepada kita, kata Kak Annie, pada mulanya beliau nampak bayang-bayang hitam. Lepas tu, di sebalik bayangan hitam tu kelihatan lembaga yang menyerupai persis sama seperti mumia dalam keadaan berjalan terjengkot-jengkot menghampiri Kak Annie dan juga anaknya. Atau lebih terperincinya, beliau nampak susuk tubuh benda tu adalah tengkorak atau rangka manusia yang masih lagi terlihat ada kain-kain lusuh berwarna hitam yang bergantungan di tubuh rangka manusia berkenaan. Rangka manusia tu dililit kain hitam yang sangat lusuh koyak rabak. Jadi Kak Annie ni confused, tak tahulah nak menilai dengan apa yang dilihat pada malam tu sebab inilah kali pertama dia nampak makhluk gaib jin ni. Entahlah nak sebut hantu kubur ke, hantu jerangkung ke, tak tahulah, entahlah nak panggil apa, terpulang daripada kalian semua nak gelarkan apa yang dilihat oleh Kak Annie ni. Terpulang, suka hati koma lah. Bila dah nampak rangka manusia, apa lagi, menjeritlah Kak Annie sambil menutup pintu di ruang tamu. Seketika bergemalah sekejap di ruangan tamu atas pekikan Kak Annie ni. Jadi mereka yang berada dalam rumah ni pun tergesa-gesa datang kepada Kak Annie bertanyakan, Kenapa? Kenapa jerit-jerit ni Annie? Kenapa? Beliau pun bagi tahulah apa yang dia nampak dekat luar rumah. Bila mana mereka semak semula di luar rumah, macam biasalah, korang tak akan jumpa dengan apa yang Kak Annie nampak. Benda macam ni dah lumrah, dah biasa berlaku. Kalau cek, mesti benda tu dah hilang, dah tak ada, kan? Kemudian mak kepada Kak Annie yang berada di dapur pun mula membebel, marah-marah pada Kak Annie. Itulah, dah malam-malam pun nak melepak lagi dekat luar rumah. Cubalah duduk diam-diam, kan dah nampak benda-benda tu, bla 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 bla. Kak Annie kena marah, kena bebel dengan maknya. Dengarkan je lah, apa nak buat kan. Tapi kalian semua, daripada apa yang disampaikan oleh maknya, kata Kak Annie, beliau dapat rasakan macam ada sesuatu yang telah berlaku di rumah ini. Beliau yakin ada cerita yang dirahsiakan oleh maknya. Daripada apa yang ditutur bahasakan oleh maknya seperti sedang menyembunyikan sesuatu daripada Kak Annie. Dipendekkan cerita, tengah malam tu Kak Annie tak dapat tidur sebab anak kecil yang berumur 2 tahun ni tak berhenti merengek dan menangis. Selepas Kak Annie uruskan anaknya, bila anaknya dah tidur, Kak Annie pun baringlah semula. Sekejap. Mereka anak beranak ni, iaitu Kak Annie dan juga 2 anak yang lain, tidur di bahagian ruang tamu, berdepanan, betul-betul berhadapan dengan tingkap nako. Tahu tak tingkap nako tu macam mana? Ini contoh tingkap nako yang dimaksudkan oleh Kak Annie. Suatu Kak Annie nak ubah posisinya ke sebelah kiri menghadap tingkap nako ni, beliau terlihat ada sesuatu pergerakan bergerak di tengah-tengah tingkap tu. Di dalam keadaan posisi melentang macam ni, Kak Annie pun naikkanlah sedikit kepalanya nak tengok, nak fokus dengan apa yang dilihat bergerak-gerak di tingkap tu. Walaupun kurang jelas, tapi kata Kak Annie masih lagi boleh tahu yang bergerak-gerak itu adalah seperti buah kelapa yang sudah ditanggal sabuknya. Maka yang tinggal hanyalah tempurungnya saja. Itu dah dikatakan oleh Kak Annie. Dia nampak tempurung tu berlega-lega di tengah-tengah tingkap tu. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tu tempurung kelapa tu dia nampak. Tapi kan, yang kelihatan tempurung kelapa tu tidaklah bertahan lama. Memang awalnya nampak tempurung tu yang bergerak-gerak kiri kanan. Namun setelah beberapa detik kemudian, kelapa tempurung tu berubah menjadi satu kepala. Kepala yang sebesar tempurung kelapa tu juga. Kecil je kepala tu. Bayangkanlah kalian semua. Kepala sebesar tempurung kelapa. Macam mana keadaannya? Kak Annie dengan yakin kata kelapa tu bertukar menjadi kepala.
Begini situasinya. Masa kelapa tu bergerak kiri kanan, yes, masih lagi dalam keadaan bentuk kelapa. Akan tetapi, bila kelapa tu bertukar arah, bergerak menghampiri ke arah cermin tingkap, masa itu jugalah bentuk tu berubah menjadi kepala yang sempurna. Memang nampak ada mata dekat kepala tu. Kepala tu hampir dengan tingkap sebab sedang mengintai Kak Annie dan anak-anaknya yang sedang tidur. Kepala tu dah tak bergerak kiri kanan dah tahu. Pergerakan kepala tu dah beralih arah. Sekejap menjauhi tingkap. Selepas tu datang balik ke arah tingkap intai Kak Annie. Kemudian pergi menjauhi tingkap semula. Lepas tu datang balik ke arah tingkap intai Kak Annie dan anak-anaknya. Begitulah berulang-ulang. Kalau kalian semua tanya pada saya, tingkap tu kan tutup, macam mana boleh nampak pula? Okey, bagi sesiapa yang masih lagi mengguna pakai tingkap jenis Nako ni, menjadi perkara biasa. Bila tutup tingkap tu, kadang-kadang ada sebahagian tingkap tu akan bolos jatuh ke bawah sedikit. Jadi bila dia jatuh ke bawah, ada ruang lah kalau nak intai dekat tingkap tu kan. Mesti akan ada tingkap yang takkan dapat. Itulah yang kepala kecil tu boleh intai di sebalik ruang cermin yang bolos tu. Ini perkara biasa. Dah tutup tingkap Nacho ni, kadang-kadang bila tutup, kadang terjatuh lah. Terjatuh. Normal. Siapa pakai dia tahu. Kata Kak Annie lagi, disebabkan ada cahaya lampu beranda di luar rumah, maka dengan jelas dia juga dapat nampak susuk badan kepada kepala tu. Katanya badan kepala tu kelihatan seperti patung jelangkung yang sedang terapung-apung mengintai di balik tingkap yang bolos tu. Kak ini masa ni memang dalam keadaan yang ketakutan yang teramat sangat. Serius, memang sangat-sangat takut kata Kak ini. Tapi dalam masa yang sama, dia juga adalah seorang ibu. Kalau dia tak kuat semangat, dengan siapa lagi dua orang anaknya nak menaruh harapan perlindungan? Kan semua kan? Beliau Kak ini pun bacalah surah Kursi, berulang-ulang baca surah Kursi sambil dalam hatinya tak putus-putus minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Kak ini tertidur dalam doa dan juga bacaan kursinya. Bila keesokan subuh, Kak ini mendapati dia dan juga dua orang anaknya demam panas. Tapi syukur Alhamdulillah, bila dibawa ke klinik, tiada apa yang memudaratkan, sekadar demam panas biasa-biasa sahaja. 3 hari kemudian, bermaksud nak masuk hari ke-6 di kampung, Kak ini membawa anak-anak kecilnya bersia-sia melihat sawah padi yang terbentang luas. Sekejap Kak ini, sekejap. Saya ada soalan untuk Kak ini. Kak ini sebut kampung di Hili Perak ada sawah padi. Jadi, adakah berkemungkinan kampung Kak Annie ni berada di area Sungai Manik atau di area sawah padi seberang Perak, Cangkak Lada ke? Kak Annie, sila jawab soalan saya ni. Sebab kampung saya pun di Hili Perak juga. Kak Annie membawa anak-anak kecilnya bersia-sia melihat keindahan sawah padi yang terbentang luas. Baik-baik Kak Annie, jaga-jaga, ada pacak dengan lintah tu. Beliau melihat anak-anaknya seronok bermain di atas jambatan. Lepas tu, anak Kak Annie kutiplah buah mangga yang gugur di tepi jambatan tersebut. Kemudian mereka bertiga anak beranak ni pun pulanglah ke rumah semula. Salah seorang anak Kak Annie menghulurkan mangga yang diambilnya di tepi jambatan tu, diserahkan kepada Kak Annie atas tujuan minta maknya potong mangga tu sebab nak makan. Jadi Kak Annie pun ambillah buah mangga tu, potonglah buah mangga tu. Setelah selesai potong buah mangga, bila nak suapkan sepotong buah mangga ke dalam mulut anaknya, beliau terkejut, terhenti sebentar. Sebab potongan buah mangga yang dipegangnya itu didapati dipenuhi dengan najis langau, atau dengan erti kata lain, tahi lalat. Walhal tak ada seekor pun langau yang berterbangan di tempat Kak Annie yang duduk tengah potong-potong buah mangga ni. Pelik, mana datangnya langau dan tahi lalat ni? Dibuangnya potongan mangga tu yang dah tercemar ni, dibuang. Kemudian Kak Annie pun ambillah potongan yang baru, disuap kepada mulut anaknya. Nak dijadikan cerita,
pada hari yang sama, tepat jam 12.30 malam, anak Kak Annie yang makan buah mangga lewat petang tadi tu terjaga daripada tidurnya dengan keadaan yang tiba-tiba. Secara mengejut bangun dari tidur dengan tiba-tiba. Lepas tu anaknya pun terus berlari ke arah ruang tamu sambil terpekik-pekik, "Buka pintu! Buka pintu! Aku nak keluar! Buka pintu, buka!" Bila dilihat situasi yang macam ni, anak Kak Annie sebenarnya dah kerasukan, kena histeria. Nasib baik pintu tu selaknya tinggi, tak boleh nak dicapai oleh budak-budak kecil. Itu sebablah anak Kak Annie ni terhempuk-hempuk, terhempas pintu tu minta dibukakan. Tapi dalam keadaan kerasukan tu, benda yang kawal badan anak dia ni pandai tau. Pandai, cukup bijak. Dah tahu tak sampai selak pintu tu, benda yang kawal badan anak dia ni boleh siap sorong kerusi pergi ke arah pintu tu sebab nak capai, nak buka selak pintu tu. Apa lagi, Kak Annie ni pun cepat-cepatlah peluk anaknya sambil berkata-kata, "Nak napa ni nak? Dah malam ni nak. Tak ke mana ni nak? Oi, nanti jumpa momok kan?" Apa cerita ni nak? Kenapa ni? Walhal dah ada momok dalam badan anak kamu ni, Kak Annie. Anak Kak Annie yang berumur 5 tahun dalam kerasukan ni semakin lama semakin agresif. Melompat-lompat, menendang-nendang pintu, menghempas-hempas pintu sambil memekik dengan suara yang lantang. "Aku nak pergi Jambatan. Aku nak mati. Aku nak pergi mati." Itulah kata-kata yang keluar daripada mulut anaknya berulang kali sambil ketawa, sambil menangis. Ini kita dapat lihat yang ketawa tu adalah benda tu, yang menangis tu sebenarnya kesakitan yang dialami oleh budak tu. Kesian budak ni. Dalam keadaan panik dan juga bimbang, Kak Annie sempat berfikiran, takkanlah disebabkan sebiji buah mangga boleh jadi macam ni. Tiba-tiba kedengaran daripada belakang Kak Annie, mak dan juga adik Kak Annie sedang membaca surah Al-Fatihah berikutan dengan surah Kursi dan juga surah-surah Al-Baqarah yang lainnya. Selepas itu, hasil minuman yang telah dibacakan surah tadi diberikan kepada anak Kak Annie untuk diminum. Terpaksalah kena bagi secara kasar sedikit sebab anaknya tengah meronta-ronta kerasukan ni. Paksa. Alhamdulillah berjaya juga 2-3 teguk air diminumnya. Kemudian baki air minuman tu disapu kepada kepala dia dan juga muka anak Kak Annie. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, anaknya kembali pulih dan tertidur kepenatan. Keadaan baru sahaja nak reda dan juga tenang, terus digamitkan pula dengan kemarahan mak Kak Annie. "Petang tadi kamu ke mana ini? Kamu ni tak habis-habis, ke mana kamu bawa anak kamu ni petang tadi?" Kak Annie yang terpinga-pinga ni pun bagi tahulah yang dia main dengan anak-anaknya dekat Jambatan. Lepas tu nampak ada buah mangga. Dia kutip tu buah mangga, dia ambil, dia bawa pulang, kemudian makan. Bila adiknya dengar jawapan daripada Kak Annie, terus adiknya menggiling-gilingkan kepala. Kak Annie jadi gelisah. Sudah, kenapa pula ni? Kenapa geling kepala pula ni? Aku dah buat salah besar ke? Kak Annie jadi tak keruan, jadi memberontak. Itu tak kena, ini tak kena. Cuba bagi tahu apa yang berlaku. Kan senang. Apa yang nak dirahsiakan? Cuba cerita, cuba bagi tahu. Betul tu Kak Annie. Saya ni yang mendengar ni pun, yang membaca warkah cerita Kak Annie ni pun, saya pun jadi turut jadi marah, jadi tak puas hati. Apa susah berbenar? Cuba bagi tahu teman. Apa kehenya kau cerita Yop, cerita. Alhamdulillah, setelah didesak-desak, dipujuk, dirayu, barulah mak Kak Annie menceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Ianya berpunca daripada tahun 1999, bila mana ada hasrat dan keinginan daripada seseorang untuk mendapatkan sesuatu daripada mereka sekeluarga tidak dapat dipenuhi, tidak dapat tercapai. Ada kisahnya. Tapi Kak Annie kata dia mohon maaf sangat-sangat, tak dapat nak kongsikan kisah tu dengan kita semua.
atas alasan ianya adalah rahsia keluarga. Namun, ada sesuatu yang berlaku pada Kak Annie yang tidak diberitahu oleh Kak Annie kepada maknya. Khawatir dan bimbang maknya mengamuk pula nanti. Kata Kak Annie, pada hari yang sama sebelum anaknya kerasukan histeria tu, masa tu maghrib, Kak Annie tengah usap-usap rambut anaknya. Tiba-tiba jari jemari Kak Annie ni dapat rasakan macam ada benjolan di celahan rambut di kepala anaknya. Bila diambil lampu suluh, rupanya ada kesan benjol dan lebam. Bila dipicit-picit, benda benjol lebam tu pecah keluar darah. Ada 5 kesan lebam, 2 di bahagian depan macam tanduk dan 3 lagi di bahagian belakang. Kak Annie ambil air garam, dibaca dia surah-surah Al-Quran yang ringkas, selepas tu disapu tempat yang lebam tu. Kemudian tengah malam itulah terjadinya kerasukan kepada anak Kak Annie ni. Itu perihal yang tidak diceritakan kepada maknya, tetapi beliau kongsikan perkara tu khusus kepada kita semua. Sehari selepas kejadian kerasukan pada anak Kak Annie pun pergi semula ke jabatan tersebut, melihat dan mencari sesuatu sekiranya kalau ada yang terlepas pandang. Dan pada masa itulah beliau baru sedar, rupanya ada satu busut yang berhampiran dengan lokasi mangga yang dikutip oleh anaknya. Jadi persoalannya di sini, adakah busuk itu juga memainkan peranan penting pada gangguan yang dialami oleh anak Kak Annie? Sama ada ianya berkaitan atau tidak, kata Kak Annie, biarlah ianya menjadi satu misteri asalkan keluarga dan anak-anaknya beroleh kesihatan yang baik tanpa sebarang gangguan yang lainnya sehingga sekarang tahun 2023. Syukur Alhamdulillah. Itulah kisah benar yang dikongsikan oleh Puan Kak Annie untuk tatapan kita semua. Mana yang mendatangkan bermanfaat kepada kita, kita jadikan ianya sebagai ikutan. Manakala yang tidak baik pula, kita berusaha hindarkan jauh-jauh. Terima kasih kepada kalian semua yang menonton. Saya mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe serba sedikit menghargai daya usaha kami dari Kisah Seram Alam Jin. Sekiranya ada pengalaman yang ingin dikongsikan, bolehlah share dengan saya menerusi link WhatsApp yang telah saya sediakan di description di bawah. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersua lagi dengan kisah seram yang lebih angker, kisah seram yang lebih misteri dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada kalian semua. Syukur Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.